Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, iaitu pada malam Jumaat yang penuh keberkatan. Alhamdulillah. Kita dapat sampai ke kemuncak sambutan Maulidur Rasul bagi baru perdana. Dan malam ini kita berkuah dan sangat beruntung kerana kita dapat bersama seorang pendakwah selebriti, public figure yang sangat-sangat lama kita nantikan akhirnya dapat juga sampai ke kawasan kita. Sebelum itu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih dan salam hormat kepada pengurusi penduduk bagi perdana yang begitu juga diraihkan atas usaha gigih daripada pengurusi surau bagi perdana Dr. Adri, ahli jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, pengurusi Jiranita, ahli jawatan kuasa Jiranita bagi perdana, terusnya program Maulidur Rasul dan hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Baik, saya rasa saya memang tak sabar-sabar dan nak serahkan mikrofon ini kepada Puan atau Profesor Madia untuk berceramah. Tetapi saya rasa sebelum kita memulakan program berceramah, saya akan memperkenalkan biodata penceramah kita. Sebenarnya tak perlu diperkenalkan Puan lagi, tapi rasanya perlu juga ketahuan anda. Baik, Profesor Madia, Dr. Syarifah Hayati Said Ismail Al-Kursi, merupakan pendakwah masa kini yang sangat terkenal di Malaysia. Beliau berasal daripada Johor Bahru, mendapat kelulusan akademik ijazah syariah daripada Universiti Melaya. Beliau adalah merupakan senior saya semasa di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan seterusnya mendapat pendidikan sarjana perbandingan undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan seterusnya memegang ijazah Dr. Falsafah, PhD Pentadbiran Perbandingan dari University of Bristol, England. Banyak pencapaian yang telah beliau perolehi sepanjang perlibatan beliau dalam dunia akademik dan juga sebagai pensyarah. Sekarang beliau masih lagi di Jabatan Siasat Syariah. Bekasnya mantan Ketua Jabatan Siasat Syariah Akademi Pengajian Islam, host program Tijarah Ramadan dan Tijarah TV1 RTM, ahli panel program Forum Perdana Ehwal Islam TV1 Alaqah TV3, penceramah program Iktibar Islami dan Iktibar Hijrah Isra Oasis, juri program reality TV Adik-Adikku, dan banyak lagi lah pencapaian beliau yang rasanya kalau kita nak ceritakan semua terlalu banyak. Jadi saya rasa dapat memperlengahkan masa kita bukan terlalu lama. Saya mempersilakan Profesor Madia Doktor untuk menyampaikan tajuk ceramah pada malam ini, iaitu Rasulullah Idola Pemimpin Keluarga Sederhana. Terima kasih kepada adinda saya Dr. Salasiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Saya muliakan pengurusi surau bagi perdana Dr. Adri, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak, adik-adik, seluruh jemaah surau bagi perdana yang dihormati, yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa. Orang Bani memang gitu ya. Tongkojut deh. Itu bukan jawab makan dia, itu jawab semangat dia. Jangan tahu tempat-tempat ni kalau kita bagi salam, dia terus jawab yang pertama tu dah semangat gitu. Jarang. Sampai saya kena ulang, saya kata tak dengar, baru dia jawab semangat kali kedua. Tapi bagi perdana tidak ya. InsyaAllah, alhamdulillah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita syukur kita berada dalam suasana yang dikasihi oleh Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan, terlebih dahulu apa khabar semuanya? Alhamdulillah, khabar baik. Aduh, rasanya lagi kuat daripada baik. Ini confirm ni. InsyaAllah. Kalau gitu boleh sambung lah doktor kan? Boleh semangat apa huruf? Bes. Alhamdulillah. Boleh membek apa huruf? Main bes saja ni. Faham kita soalan. Bes turu apa huruf? Ini ngomong faham. Kalau dia main bes semua saya besar. Alhamdulillah yang tak faham tu kita tengok-tengok kampus Jerman. InsyaAllah faham. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya rasa kita rapatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar bulan itu yang kita kenal, tetapi kita bersyukur kerana kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyingkap, untuk mempelajari segala syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat kita mempelajari lagi, mendalami lagi ajaran-ajaran baginda Rasul sallam, dan yang paling penting sekali ialah dapat kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat antaranya dalam athar yang menyebut man 'azzama maulidan nabi faqad ahya al-islam. Antaranya yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang memuliakan kelahiran baginda Rasulullah, sesungguhnya dia membesarkan ajaran Islam. Ini yang kita rasa sangat bersyukur. Dan kalau ada tuan-tuan dan puan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan wang ringgit, minyak kereta, minyak motor, masuk nanti lagi dalam tabung, lagi tolong lagi angkat apa-apa, lagi sedekah, lagi maulid, kot tumbang kerbau, kot tumbang lembu, nak bagi orang makan kerana Maulidur Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar dalam antaranya, man anfaqa dirhaman ala qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang dia nafkahkan walau 1 dirham dalam kadar mata wangnya yang sangat kecil, tuan-tuan, berapa ringgit dalam untuk motor, berapa ringgit dalam untuk minyak, berapa kita tolong orang beli itu, beli dan macam-macam. Kenapa? Kerana aku nak belajar, aku nak ikut sunnah Nabi. Nabi sangat pemurah. Kenapa? Kerana aku nak belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana rafiqi fil jannah, nanti dia jadi sahabat aku dalam syurga. Bukan artinya sahabat menjanjikan syurga, tapi bila baca tentang Rasulullah, amalkan ajaran Islam, ikut sunnah Nabi, nanti sekali layanan para sahabat. Itu yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 69, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika alladhina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat Allah, siapa yang taat Nabi, tuan-tuan, nanti dia akan mendapat nikmat
bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, orang yang membenarkan ajaran Islam itu. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi kita syukur. Bersama kita syukur malam ni, kita lafazkan setinggi-tinggi lafaz yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalimah mulia yang diajar oleh Rasulullah bila hati detik pertama rasa syukur, iaitulah kalimah Alhamdulillah. Boleh kita gemakan surau kita kasihi ini dengan kalimah lafaz itu. Boleh ya tuan-tuan, anak-anak saya sekalian ya? Boleh ya? Masya Allah. Kita gemakan sama-sama ya. Nabi ajar kita kan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lau u'tiya rajulun min ummati dunya bi'adriha summa yaqul Alhamdulillah wa dhalikal qawl afdala min zalika kulli. Bila seseorang dapat nikmat, tuan-tuan, dapat nikmat apa? Dapat nikmat rezeki paling berharga, paling bernilai jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nama yang melengkapkan syahadah kita. Nama Rasulullah itu melengkapkan syahadah kita. Bukan sekadar melengkapkan syahadah kita, nikmatnya ialah apabila kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, haramallahu alaihi nar. Allah haramkan baginya itu neraka, tuan-tuan. Bahkan kalau tuan-tuan perempuan anak sekalian biasa membaca doa zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tabarani, dia kata qala Rasulullah iza qala asbahtu la ilaha asbahtu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah fa ana az-za'im. Kata Rasulullah, la aquzanna bi yadihi hatta udkhilul jannah. Siapa yang paginya dia sebut tu raditu billahi rabba, aku rida Allah itu Tuhanku, wa bil islami dina, aku rida Islam itu agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau dia sebut paginya, tetap jangan berasal lepas ni baca waktu pagi ya. Petang hari tak boleh baca. Dah, artinya daripada pagi dia baca dah. Daripada pagi dah sebut dah. Apa kata Rasulullah? Fa'ala za'im, maka aku akan menjadi pemimpinnya. La akhuzanna biyadihi hatta udkhilul jannah. Aku pimpin tangan dia sampai masuk syurga. Subhanallah. Syukurnya jadi umat Nabi Muhammad baru baca sikit aja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah tak heranlah kenapa Nabi ini dirindui oleh para sahabat. Sambil-sambil ni kita berselawat lah. Selawat dalam hati kita kan. Selawat banyak-banyak ingat Nabi selawat. Man salla alaiya wahdan sallallahu alaihi ashran. Sekali kau selawat atas Rasulullah, Allah selawat atas engkau 10 kali. Dengan maksud bukan selawat macam kita ni. Dengan maksud Allah limpahkan kepada kita anak-anak rahmatnya, berkatnya, subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan, tak mustahil, tak heran bila sahabat-sahabat merindui Rasulullah. Bukan sekadar sahabat, tetapi juga seorang hamba yang namanya Sauban sangat merindui baginda Rasulullah, sehingga kan dia kata, kalaulah aku tak jumpa Nabi kat dunia, Nabi tak balik-balik pergi dakwah, pergi jihad, tak balik-balik. Dulu kalau tak balik ada handphone dia tak ya, boleh bagi SMS boleh beritahu boleh collect, tak tahu. Jadi tak tahu. Bila tak tahu kan, tunggu punya risau. Bila risau kan bila Nabi balik, minta maaf lah Ustazah, dia punya kan low dah.
boleh dapat apa dah. Bila baliknya Rasulullah SAW, dia cerita ke ya Rasulullah, aku rindu kat kau. Dia seorang hamba tapi cukup merindui Rasulullah. Bila Nabi balik, dia ngadu kat Rasulullah, aku rindu pada kau ya Rasulullah. Aku bayangkan kalau sehari aku tak jumpa kau, aku tak boleh lelap mata, aku tak boleh nak tidur. Aku bayang ya Rasulullah, macam manalah kalau esok di hari akhirat kelak, engkau di mana, aku di mana. Engkau sudah tentu ya Rasulullah, tempatmu adalah syurga, sedangkan aku hanya seorang hamba. Di manalah duduk tempatmu ya Rasulullah. Aku terbayang, kalaulah ya Rasulullah, engkau sudah tentu tempatmu syurga yang tinggi, kalau Allah letakkan aku dalam syurga, barangkali syurga aku yang rendah. Fikir tentang kerinduannya kepada Rasulullah, mengingatkannya kepada syurga dan neraka. Cuba tak rindu la ilaha illallah. Sebab itulah kata ulama ahli tafsir, kerana kerinduan sauban itulah lantaran itu Allah turunkan, sebab turun ayat surah An-Nisa ayat 69 yang saya bacakan tadi adalah kerana kerinduan seorang hamba yang namanya Sauban. Lalu dibacakanlah di hadapan Sauban, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika allazina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Kalau kau taat dengan Allah, kau taat dengan Rasul, Allah beri kau nikmat. Esok di akhirat kelak kau akan ditempatkan bersama-sama dengan para nabi. Nah, senang hati Sauban, sukanya Sauban. Tuan-tuan, saya nak kaitkan apa? Kalaulah Sauban seorang hamba merindui Rasulullah SAW, apatah lagi ahli keluarga Rasulullah SAW. Apatah lagi anak isteri baginda Rasulullah SAW. Dan bukan sekadar anak isteri Rasulullah merindui mereka, tetapi Rasulullah sendiri mempunyai sifat yang sangat penyayang pada ahli keluarga dan sangat merindui mereka. Dalam rumah tangga, tuan-tuan, dia kalau seorang aja yang rindu, seorang lagi buat dono, tak jadi. Seorang ada yang sayang, seorang lagi buat dia tak jadi. Dia kena dua-dua, saling merindui. Rasulullah SAW merindui Khadijah sehingga dicemburui oleh Sayyidatina Aisyah. Ya, sehingga kan antara riwayat mengatakan Rasulullah menyebut, dari Khadijah itu aku mendapat kasihnya, dan kepada Aisyah itu aku memberikan kasihmu. Begitu ayat-ayat cinta Rasulullah SAW kepada isteri-isteri. Dia ada ayat-ayat cinta juga, tuan-tuan. Kalau ada ayat-ayat cinta, tak buat pula jawab. Ini susah sikit ni. Puan-puan ada ayat-ayat cinta puan-puan, kena buat sikit lah puan-puan. Kena sokong saya. Yelah tu ya. Begitu ayat-ayat cinta yang sangat puitis. Rasulullah SAW dikatakan menceritakan bagaimana dia bergembira dengan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, dan dia gambarkan Khadijah lah, dikala tidak ada orang yang menyokong, maka dialah yang menyokong. Dikala tidak ada orang yang membantu, maka dialah yang membantu. Dikala orang lain berjauhan daripadaku, dialah yang paling hampir. Rasulullah SAW bermanja dengan istrinya. Dikala dia berada dalam keadaan ketakutan mendapat wahyunya yang pertama, pulangnya dia itu dengan panggilan kepada istrinya Khadijah, minta manja sebenarnya, dilindungi dengan katanya, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Itu adalah gambaran-gambaran ayat-ayat kasih dan rindunya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya.
Justru tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini dalam perkahwinan kadang-kadang ayat-ayat kita adakah seperti ayat-ayat Rasulullah? Tindak tanduk kita adakah seperti tindak tanduk Rasulullah? Adakah kita meniru cara-cara Rasulullah SAW? Minta maaf cakap tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang dalam perkahwinan ya, kita kadang-kadang tak tiru cara-cara Rasulullah SAW. Yang kita tiru cara-cara orang yang famous gitu kan, para artis gitu kan. Tak apa kalau baik, tak apa kalau boleh membawa kebaikan. Perkahwinannya Masya Allah, tengok cantiknya dia kahwin ada tema. Dulu orang kampung tak erti tema-tema. Hari ini rata-rata perkahwinan mesti ada tema. Jadi orang tanya, tema you apa? Ala apa gitu kan. I ala taman. Dia pun buat ala taman perkahwinannya penuh bunga-bunga, pokok-pokok, hijau-hijau, daun-daun, sampai tak nampak muka pengantin. Lalu dia kata ini ala taman ke ala hutan. Masya Allah. Tuan-tuan, orang hari ini nak berkahwin tengok itu semua. Nak tengok temanya, tengok angkanya, tengok warnanya. Masya Allah, tema apa keluarganya pakai, warna apa. Kita pakai baby pink ya. Satu keluarga pakai baby pink, sampai abah-abahnya pun pakai baby pink. Jadi mukanya pun dah macam baby face. Lalu anaknya yang kecil pun bertanya dan bercakap kepada abahnya, dia dah pakai baby pink, muka dah baby face. Comel abah. Terbalik, bukan abah cakap ke anak, anak cakap ke abah. Comel abah. Tak apalah, ikutlah apa pun. Kadang-kadang angkanya nak kahwin 12 hari bulan 12 2012. Cantik nomornya Ustazah Ustazah tak sanggup, saya cakap setengah jam lagi Ustazah sambung. Nanti nak cerai pun gitu kan tuan-tuan. Tunggu, tak cantik date kita ni. Tunggu 1 hari bulan 3 tahun 2013. 1313. Tuan-tuan, na'udzubillah. Tuan-tuan, pokoknya apa pun yang kita lakukan, kita nak ikut cara Rasulullah. Kita kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bagi Rasul itu ada contoh teladan ikutan yang baik. Nah, kalau bina rumah tangga ikut acuan Rasulullah, ikut acuan Islam, maka jangan lupa kita nakkan keluarga yang ada 3KB, kita panggil keluarga K 3B. Keluarga K 3B itu apa? 3B itu ialah nak bahagia, nak berjaya dan nak berkah. Bahagia, semua orang nak bahagia tuan-tuan, tak kira lah apa usia. Sekarang dah berumur pun buat majlis kahwin pun jangan main, ribu-ribu habis. Nak bahagia, nak cantik, nak pergi sauna sana, pergi sauna sini, spa sana, spa sini, mandi rempah sana, rempah sini. Kecil hati orang yang tak ada duit nak pergi spa, mandi rempah. Tak apa, jangan kecil hati pun buat. Orang ada rempah kari, jangan kecil hati. Rempah kari banyak, cap ada dia dah, cap babas, cap sesat dah. Orang buka masuk dalam beli, dalam bathtub lompas tu, orang berendam lah kat situ. Namanya mandi rempah. Orang nak bahagia, semua bahagia. Macam cara boleh bahagia perempuan. Orang nak berjaya, apa bangsa pun nak berjaya bila berumah tangga. Tapi jangan lupa, Islam ada P yang ketiga yang mahal harganya, iaitulah barakah. Melayu kata berkat. Sebab itu kalau pergi ke duit negara, dia nak bagi berkat. Kalau kampung saya dekat Johor tu ada orang Jerman tadi, namanya kontrak. Faham?
namanya kontrak. Berkat apa? Dia nak hadiah kat orang, nanti orang ucap terima kasih, rezeki dia dibagi-bagi bertambah. Apa al-barakah? Al-barakah an-numu wa ziyadah wa ziyadatul khair fi dunia wal akhirah. Nak bertambah artinya bertambah kebaikan dunia dan akhirat. Tuan-tuan jangan lupa, ni berkat ni lah yang nak bawa dalam rumah tangga kita. Bertambah kebaikannya dunia dan juga akhirat. Justru asas pada keberkatan ni apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang hidupnya begitu bahagia antara dia dan Sayyidatina Aisyah, digambarkan banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat-riwayat yang banyak menceritakan kebahagiaan mereka itu, antaranya yang paling asas foundationnya. Tampakkan ibu bapa sekalian, perempuan ada rumah tangga, saya ada rumah tangga, perempuan ada suami, saya ada suami, ada anak. Kita cakap untuk diri saya sendiri, telinga saya yang lebih dekat dengar apa yang mulut saya cakap. Mudah-mudahan kita pakat-pakat dapat niat untuk bina rumah kita dengan doa pada malam ini. Allahumma ja'al baiti jannati, Allahumma ja'al baiti jannati. Ya Allah, jadikanlah rumah tanggaku ibarat syurga. Satu daripada asasnya, tampaknya, lantainya tuan-tuan, ialah ketakwaan. Rumah yang baitun ussisa 'ala taqwa wa hadha huwal muhim jiddan. Baitun ussisa 'ala taqwa, rumah yang dibina, dibangunkan dengan ketakwaan. Apa makna takwa? Takwa tu kapotiu. Apa dia takwa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahawa takwa itu ialah 4 perkara. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-ridha bil qalil, rela dengan yang sedikit. Yang ketiga, al-amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Dan yang keempat, al-isti'dad liyaumil akhir, siap sedia untuk hari akhirat. Bahwa rumah tangga kita itu juga adalah tanda kita takut kepada Allah SWT. Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau faham dengan takwa? Apa yang kau faham dengan takut kepada Allah? Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, adalah ibarat berjalan yang jalan itu ada duri. Bapak kalau jalan tahu ada kaca dah pecah, tahu ada duri dah. Macam mana kan cara jalannya? Berhati-hati, berwaspada, bimbang-bimbang. Ini dalam rumah tangga yang kita pegang, tuan-tuan. Takut rumah tangga menyebabkan kita dekat dengan pintu neraka. Sebaliknya Rasulullah SAW menggembirakan hati kita dengan mengatakan bahawa rumah tangga itu bisa jadikan kamu itu dekat dengan pintu syurga, bukan pintu neraka. Kadang-kadang kita ingat nak masuk syurga itu kita kena sembahyang banyak, ngaji Quran banyak, sedekah kena banyak duitnya. Oh, banyak rupanya cabang untuk masuk ke syurga itu. Antaranya disebut oleh Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan ahli keluarga kamu, dan aku adalah orang yang baik dengan ahli keluarga kamu. Maknanya nak jadi orang yang sangat baik itu boleh jadi baik bila kita baik dengan ahli keluarga kita. Inilah hebatnya ketakwaan itu yang kita nak ingat-ingatkan dalam diri kita pada hari ini, bahawa semua yang kita buat, makna takwa ringkasnya, kita bangunkan rumah tangga kita ini kerana Allah. Kerana Allah, bukan kerana orang. Kita kadang-kadang bangunkan rumah tangga kita kerana orang. Jadi bila keluar dia sedondon, nak bagi orang nampak bahagia kan, pakai sedondon semua. Balik rumah bermalah, bergaduh. Kadang-kadang benda yang digaduhkan tuan-tuan
minta maaf cakap ibu-ibu, benda kecil-kecil je. Kecil-kecil je. Salah beli kipas, salah beli kicap. Makan kicap selamanya daripada tok nenek moyang kita cak tameng ni awak beli cak kipas buat apa? Beraduh tuan-tuan, suami kata kau nak makan cap yang ke kicapnya. Pentinglah kau ni Jah, kau nak makan kicapnya ke capnya Jah. Tak makan sekali tengah itu sebab cap kicap tadi. Kadang-kadang kita bergaduh benda kecil-kecil tuan-tuan. Ada yang bergaduh pasal, ingat lagi, bergaduh kat saya, dia kata saya tak boleh doktor. Suami saya kalau masuk bilik air, dia mesti tak tutup balik. Tutup tandas tu. Mangkuk tandas punya penutup tu. Muka tandas punya penutup tu. Nama apa tu? Bahasa Jawa ni apa? Yang betul nak cakap. Dia kata memang saya boleh geram dengan suami saya pasal dia tak tutup mangkuk tandas tu. La ilaha illallah. Kadang-kadang tengah mandi, mangkuk tandas tu menghadap shower. Jadi bila dia mandi, dia tak tutup. Bila saya masuk nak guna, basah, saya geli. Jadi boleh gaduh kerana muka tandas tu. Itu kalau mangkuk tandas punya muka boleh bercakap, dia akan bercakap. Apa kau ni? Dalam banyak-banyak muka yang kau gaduh, muka tandas tu. Tuan-tuan, bagi perdana memang tak ada macam tu. Ini negeri pasir berdebu. Tapi berlaku tahu kalau pasir berdebu kan, dia jadi gitu kan. Kadang-kadang pasal benda kecil je, tak susun balik, tak letak balik Colgate kat dalam tempatnya. Kadang-kadang gaduh pasal Colgate tu pasal dia picit daripada perutnya. Abang ni tak reti je. Kalau pakai Colgate, abang picit daripada bawah. Jangan abang turun-turun picit kat perut dia. Abang kata pasal apa? Kan perut dia buncit. Tak cantik lah bang. Daripada bawah lah baru cantik. Ada macam tu juga. Betul tentang dia teliti. Dia bukan apa, teliti. Kalau tengah-tengah dia macam tu kan, kesian Colgate tu kena picit lah kan. Dia nak teliti dia tu, kemas dia tu ya Allah daripada bawah. Nanti bila dah habis perempuan dia gulung. Dia gulung Colgate tu daripada bawah ke atas sampai habis baru dia buang. Tak susah. Macam-macam orang. Depan orang cantik, belakang orang la ilaha illallah macam-macam. Depan orang boleh bergurau senang, bertepuk tampar ketawa kerana nak jaga depan orang kita bahagia. Gulung aku, benci aku. Kadang-kadang dalam SMS tu benci si I sampai hujung muka handphone tu dia tulis I, sakitkan bencinya. Tak cukup itu, dalam FB pun masuk cerita. Ya, habis cerita. Rumah tangga dah tak ada rahsia lagi. Tuan-tuan, nah kita tanya balik ke dalam diri kita. Sebenarnya takwa kita yang kita bina dalam rumah tangga ini, kita nak suruh orang tahu, orang pandang, atau sebenarnya kita buat kerana Allah SWT. Kalau kita suruh orang atau kerana orang supaya anak cucu kita orang contoh, alhamdulillah. Jangan belakang orang lain, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah Nabi buat, anak-anak nampak. Kebahagiaan itu nampak supaya dicontohi, tetapi hendaklah kerana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kita berkahwin, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasangan yang berkahwin itu ialah barakallahu laka wa barakallahu alaika wajma' bainakuma fil khair. Nabi doa supaya dapatkan keberkatan bagi kedua-duanya,
dan masuk keberkatan itu ialah mendapat kebaikan. Justru tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah berasaskan kepada ketakwaan, maka ilmu asas yang kita kena ingat ialah apa untungnya bila kita asaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat beberapa keberuntungan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan baca ayat-ayat takwa. Ada 5 keberuntungan paling tidak dalam ayat-ayat takwa yang kadang-kadang tuan imam dia baca sebelum dia baca khutbah nikah. Tuan ingat? Tuan imam baca khutbah nikah ada ingat? Tak ada doktor kalau kahwin satu lagi insyaAllah. Mana nak ingat? 13 tahun dulu tu imam baca sebelum khutbah. Dia tak ada juga ya. Kan? Kadang-kadang masa kahwin ni, masa nak angkat tu memang saya kata tak ingat benda-benda lain dah. Dia ingat satu je. Dia ingat lafaz angkat tu aja. Kalau orang lelaki kan, dia ingat lafaz angkat tu aja. Daripada pagi nak tidur dah ngapar aja. Ya tak? Sikat rambut ngapar, pakai samping ngapar. Macam mana angkatnya? Tak ingat juga. Oh, masalah. Dia nak kena kahwin yang 3 pun boleh. Aku terima nikahnya itu dah. Tu menyampah dia Allah tuan-tuan. Jangan main. Sebab apa dia apa? Sebab nanti nak lafaz sekali je. Orang kita ni kalau lafaz 2 kali rasa macam tak pandai kita. Kalau 3 kali awak dapat sangat. Kalau 4 kali Masya Allah awak bangat. Orang perempuan pun akan lepas saja orang nikah dia akan tanya bukan ni. Soalan saya tu menyebabkan orang lelaki ni kadang-kadang dia apa tu lah. Kadang-kadang tu imam dia saja dia tak suruh, dia tak turun baca lafaz tu. Dia ajak beristighfar kadang-kadang. Dia ajak berselawat dulu kadang-kadang. Berlaku tuan-tuan. Bila tuan imam ajak beristighfar kawan ni tuan-tuan, dia dah tak ingat lain dah. Dia ingat sahaja aku nak puasa, ini dah nikah lah. Aku terima itu je dia apa. Tu imam bicara tak tanya-tanya benda lain. Selesai dia buat rukun nikah pun tak ingat lagi. Tuan imam kadang ajak selawat dulu, kadang ajak istighfar dulu. Tapi tuan imam pun dia faham. Dia ajak istighfar, dia ajak selawat, dia kata tak apa. Kita selawat dulu ya. Nanti bakal suami pun kata, yang nak akad pun kata boleh tuan imam. Tuan imam mulakan dulu, nanti saya ikut. Dia pandai juga itu. Tuan imam mulakan dulu, nanti saya ikut. Dia kata tuan imam pun ajak istighfar, tuan imam mulakan dulu. Tuan imam pun muda kata tu. Dia pun ajak, saya baca separuh, nanti saya genggam, saya goncang sikit, tu maknanya awak sambunglah. Dia kata. Jadi bakal suami ni pun ikutlah. Dia pun baca Astaghfirullahalazim. Kawan dia pun ikut Astaghfirullahalazim. Masuk 3 kali dia baca macam Astaghfirullahalazim alladzi. Goncang tangan kawan tu. Kawan di tangan dah kena goncang kawan-kawan. Dia semangat pun sudah naik. Dia pun baca Astaghfirullahalazim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Imam betul pandai jin kepada bapak ada masuk ke depan. Jangan main. Kemuh tu dah sebab apa? Bukan je orang dengar ni jangan suka aku je ramai tau. Ini lagi ni ada video-video mana tak tahu TV sebelah ke 13 tak tahu ni. Jadi dia kemuh lah ambil masuk semua dah. Tuan-tuan, masa nak cerita kita nak akan dalam khutbah nikah banyak baca ayat-ayat takwa. Dengarlah betul-betul. Antaranya ayat takwa yang dibacakan kepada kita ialah wa may yattaqillaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Ini janji Allah SWT. Kalau kau bertakwa kepada Allah dan Rasul, satu untungnya
faza fawzan azima. Kau akan berjaya dengan sebesar-besar kejayaan. Ini kan kita nak bila kita berumah tangga, tuan-tuan. Dua, kalau kau bertakwa, ayat yang saya baca surah Nisa ayat 69. An-Allahu minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Nanti kau akan ditempatkan dengan para nabi, para syuhada dan orang-orang salih. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah sebut dalam ayat-ayat takwanya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Allah akan buka jalan baginya daripada kesempitan. Dalam rumah tangga ada susah, lautan mana tak bergelora, bumi mana tak ditimpa hujan, alangkah lidah lagi terkikir. Kalau ada takwa, kalau sulit susah, nanti dibukakan jalan oleh Allah SWT. Yang keempat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki daripada punca mana kau tak sangka-sangka kalau kau bertakwa. Dapat dijanji Allah. Dan yang kelima, kalau kita ambil ayat-ayat takwa dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Sekiranya wahai orang yang beriman, kau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kamu itu deria pemisah. Yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepada kamu itu furqana, dari yang pemisah mana betul, mana tak betul, mana baik, mana buruk, mana elok, mana tak elok. Subhanallah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang kita akan dapat bila kita ingat aku berumah tangga kerana Allah. Bila kita ingat aku nak bawa keluarga aku dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ingat bahawa keluarga baik di nanti sampai dalam syurga kita bertemu dengan keluarga kita. Justru itu persoalannya, tuan-tuan dan puan, macam mana macam mana nak buat. Puan, tuan-tuan angkat lagi. Okey, kaki tak semut-semut. Faham semua-semua tak? NN tak? Kau tak faham cakap Melayu ni, cakap okey. Yang dah dapat tiang-tiang, ya tak apa. Dinding-dinding, ya tak apa. Pokoknya yang tak dapat ni dah habis sila dah. Sekejap kiri, sekejap kanan. Buat pun susah. Boleh lagi ya? Pokoknya tuan-tuan, macam mana nak dapat takwa? Saya nak bawa satu kisah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah sendiri, apabila Sayyidatina Aisyah mengatakan pada suatu malam, pada suatu malam di ketika kulitku sudah bertemu kulit dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah SAW bangkit dan bertanya kepadaku, wahai Aisyah, adakah apa-apa bagimu keinginan keperluan dariku? Wahai Aisyah, adakah kau memerlukan apa-apa dariku? Lalu Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu ditanya berulang kali oleh baginda Rasulullah, wahai Aisyah, adakah apa-apa yang kau perlukan dariku? Maka jawab Aisyah, tidak ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh baginda Rasulullah, wahai Aisyah, adakah apa-apa yang patut aku berikan kepadamu? Jawab Aisyah, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyebut, wahai Aisyah, dalam bahasa yang saya mudahkan tuan-tuan, izinkanlah aku untuk bangun menghadap Tuhanku, wahai Aisyah. Izinkanlah aku untuk menyembah Tuhanku, wahai Aisyah. Izinkanlah aku untuk sujud kepada Tuhanku, wahai Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah mengizinkan, pergilah wahai Rasulullah, pergilah engkau kepada Tuhanmu, wahai Rasulullah.
dengan erti bahawa tuan-tuan, puan-puan, Sayyidatina Aisyah sangat mengasihi Rasulullah SAW dan sangat gembira bila Rasulullah berada di sisinya. Lalu dia kata, aku mengalah, pergilah ya Rasulullah. Di saat Sayyidatina Aisyah mengalah, melihat keadaan Rasulullah, mata Sayyidatina Aisyah tidak pernah putus, tidak pernah pupus daripada memandang baginda Rasulullah SAW. Lalu diriwayatkan bahawa aku melihat Rasulullah SAW bangkit lalu mengambil wudhu dengan kadar air yang sedikit. Aku melihat Rasulullah SAW kemudian mendirikan salatnya dengan penuh khusyuk dengan genangan air mata, dan aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat sehingga aku terlelap. Lalu aku terbangun. Dikala aku terbangun, aku melihat Rasulullah masih mendirikan salat. Aku terlelap, lalu aku terjaga. Dikala aku terjaga, aku melihat Rasulullah masih mendirikan salat. Aku lalu terlelap, kemudian aku terjaga. Dan dikala aku terjaga, aku masih melihat Rasulullah SAW sedang mendirikan salat. Lalu dengan penuh keheranan, tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Habibullah, Rasulullah adalah kasih Allah. Rasulullah itu diampunkan oleh Allah akan dosanya, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah dah janji ampunkan dosa Rasulullah yang terdahulu dan yang akan datang. Apa ya Rasulullah, kau beribadat sehingga begini caranya, sehingga bengkak kaki. Dalam satu riwayat yang lain menceritakan bagaimana Rasulullah SAW beribadat sehinggalah bila datang ke rumah bersama-sama untuk mengajak solat subuh. Begitu tuan-tuan dan puan-puan ibadahnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya selalu terfikir, kadang-kadang kita pun bangun malam, kan ibu? Ada bangun malam abang-abang? Tak bangun? Ini tidur mati kan? Kadang-kadang kita terjaga, kadang-kadang kita memang nak jaga pasal nak tengok bola seperti itu. Kadang-kadang memang kita terjaga sebab kita lapar nak pergi kedai mamak yang buka 24 jam nak makan roti canai dia tarik. Kadang-kadang kita memang terjaga sebab kita nak buang air kecil buang besar. Dikala kita terjaga, tuan-tuan, teringatlah kita akan hadis ini. Bagaimana itulah antara keseluruhan Rasulullah SAW, iaitulah qiyamul lail. Kalaupun tak dapat kita nak mengerjakan salat misalnya, janganlah lupa kita memperbanyakkan bersalat kepada Rasulullah dan berzikir. Sebaik-baiknya ialah kita bangun salat walau 2 rakaat, salat walau 1 rakaat saja. Subhanallah, tuan-tuan. Akhirnya bila Sayyidatina Aisyah teringat tengok Rasulullah SAW yang begitu sifat ibadatnya, tuan-tuan, yang digambarkan di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Ya, dari wajah orang-orang salafus saleh, para sahabat ini, bahkan yang dicontohi daripada Rasulullah SAW itu, wajahnya tergambar tanda-tanda orang yang sujud. Kita jangan pula nak buat juga tanda orang sujud tu, duk gesek dahi sejadah raya-raya tak tahu. Kena dapat pula kasar ni teh-tehkan dahi tu bagi nampak tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Itu memang berlaku kerana apa? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka ini berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa takut. Ini yang kita katakan tadi, takwa. Penuh rasa bimbang. Allah terima tak apa amalan aku? Allah terima tak apa yang aku buat dalam
Allah terima tak penat-penatku? Allah terima tak doa aku kepada dia untuk anak-anak, isteri, suami aku sayang? Allah terima tak? Kerana berat dalam apa yang aku buat ni tak ikhlas. Kerana nak suruh orang pandang, nak suruh orang tengok, nak suruh orang puji. Astaghfirullahaladzim. Bimbang tuan-tuan. Adakah cara aku besarkan anak-anak aku ni betul? Adakah cara aku bimbing isteri aku ni betul? Adakah cara aku taat pada suami aku ni betul? Allah SWT tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Dalam keadaan takut dan tamak, sentiasa minta rasa macam tak cukup. Aisyah ringan tengok Nabi, tuan-tuan. Itulah keadaan Rasulullah SAW. Sehingga apabila ringan, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, dan kemudian apa jawapan Rasulullah kepada isterinya yang ringan itu? Kata Rasulullah, aku abdan syukur. Salah ke bahasa mudanya Aisyah? Kalau aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur, subhanallah, apa yang Nabi syukurkan tuan-tuan? Dia di balik batu. Apa yang Nabi syukurkan tuan-tuan? Dia di balik tangan najis. Apa yang Nabi syukurkan tuan-tuan? Dia tak makan sedap nasi biryani garam. Dan adakah ada malam ni nak lapor dulu? Dia tak makan macam kita makan mewah, tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan, kita makan apa yang tak ada. Kalau kata sup tu, sup apa yang tak ada tuan-tuan? Sup ayam, sup lembu, sup kambing biasa, sup ekor, sup kepala, sup kebab, sup ketuk. Kalau kat Singapura tu makan sup ketuk, Ustazah, atas meja plastik bergoyang-goyang di pengetuknya. Makan sup ketuk. Tinggal tak ada sup steril kita lagi. Gearbox dah ada dah. Baru ni ada yang panggil saya, dia kata, Ustazah, tempat kita borong, kita ada sup rebah bangun namanya. Jangan main tekan. Sup rebah bangun. Saya tak sempat tanya, dia dah beritahu. Sup ni Ustazah, lepas makan kita rebah, esok pun bangun. Ini sup menakutkan. Tuan-tuan, subhanallah, kita kata apalah yang Nabi ni betul syukur. Tuan-tuan, dia tak tidur atas tilam macam tuan-tuan tidur. Punya teman, punya empuk, sweet dream. Tak kan? Kenapa sweet dream? Dan lo pilu, tak pilu, nak cekak pun dah tak boleh dah, tuan-tuan. Dia tak duduk makan macam-macam macam kita makan tadi. Tapi dia tetap kata, afalah aku abdan syukur, salahkah aku menjadi hamba Allah bersyukur. Kemudian dia membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang tuan-tuan biasa dengar, biasa kita baca apa gambaran nikmat yang Rasulullah syukurkan. Rasulullah baca nikmat asas kehidupan. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, asas peredaran malam dan siang, kesemuanya itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tidak ada apa yang Allah jadikan itu batilah, sia-sia, kata Rasulullah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini hanya dapat dirasai bagi orang yang ingat Allah.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dikala kita berdiri berpimpin tangan bersama dengan suami kita, anak-anak kita, kita ingat Allah SWT. Dikala kita cuti-cuti jalan-jalan, cari makan jalan-jalan, cari bersama, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tinggal hati kita mengingati Allah. Wa 'ala junub yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Kalau esok pun kita dah tak boleh berdiri kok, tak langgat lagi, kok sakit pinggang, kok lutut tak boleh bangun, kok kaki tak boleh berjalan pun, pada ketika itu kita ingat Allah SWT. Dan kalau tak boleh duduk lagi pun tuan-tuan, dikala kita terbaring pun, inilah sifat orang yang bertakwa, sambil terbaring pun hati kita dan ibadat kita masih kekal kepada Allah SWT. Inilah yang dikatakan Rabbana ma khalaqtana hadza batila subhanaka faqina azabannar. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, Maha Suci Allah, jauhkanlah kita daripada seksa api neraka. Tuan-tuan dan puan yang dihormati dikasih sekalian, kita membaca kisah ini untuk memperlihatkan bagaimana Rasulullah mengajar kita satu hubungan suami isteri, satu kehidupan berkeluarga yang sangat indah sekali. Satu yang kita belajar daripada kisah itu ialah komunikasi Rasulullah dengan isterinya Aisyah. Sebelum dia berkomunikasi dengan Allah SWT, dia cakap dulu dengan isteri dia. Dia tanya dulu dengan isteri dia. Ada ayat tanya. Ada ayat tanya. Perempuan tengok satu hari ni berapa banyak ayat tanya kita dengan suami kita. Berapa banyak ayat tanya apa kepada Umi. Ya, kadang-kadang kita nak tanya pun takut. Dah nampak dah suami tu pijit kaki dia, pegang kaki dia. Dah nampak dah isteri tu pegang lutut dia dah, pijit penting dia dah. Nampak dah. Tapi tak tanya. Pasal apa tak tanya? Tak kuasa nak tanya. Kalau aku tanya dia suruh aku pijit. Aku tak kuasa nak pijit pasal kaki aku pun sakit. Aku pijit tak sendiri. Bukan masalah suruh pijit, suruh tanya je. Ayat tanya kadang-kadang dah kurang puan-puan dalam rumah tangga kita. Ya, tanyalah dua patah aja. Awak okey? Awak okey? Orang surau bagi perdana dia tak tanya itu. Dia tanya, are you okay now, please? Gitu kan? Betul? Tanya. Nabi bangun tengah malam tanya. Ini kalau kita dah tidur, turun. Turun. Tak faham. Semua kalau kita. Turun ya, tanya juga. Kalau ikut dan tengok tidur, tuan-tuan tanya benda tidak kita. Kok iya pun memang aku nak bangun solat, bukan aku nak pergi kedai mama. Tapi masih bertanya. Hebat Nabi ni. Sebab itu dia kata, al-kalimatun tayyibatun sadaqah. Perkataan baik jadi sedekah. Kalau cakap benda baik, lagi yang diberi kepada suami, lagi yang diberi kepada anak-anak, lagi yang diberi kepada isteri, itu jadi sedekah kita. Tanyalah, anak-anak pun tanyalah mak abang kita, mak okey? Abang okey? Ada tak kita tanya gitu? Ada berapa orang anak ke rumah? Tak pandai tanya, dia tarik, lalu lalang. Itu kalau umur kecil-kecil ini tak apa ini. Jangan ngomong ada, kau tak tanya apa ya? Apa kau tak tanya, jangan. No, yang dah besar tu, 15 tahun, 18 tahun, 19 tahun, ini okey. Tak ada ditanya. Kalau tak diajar, tak pandai. Dia boleh tanya dengan kawan dia duit berapa ramai. Dia boleh tanya kawan dia FB berapa ramai dia punya friends. Tapi
Allah tu dia tanya tu acah je. Kadang-kadang bukan nak tolong sangat, tapi acah je, ada budi bahasa. Sebab itu Rasulullah SAW suka bertanya. Antara kalau dia buka mulut, dia suka tanya tentang menurut riwayat, dia suka tanya khabar kan. Tu antara benda yang dia suka bila dia buka mulut. Kaifa haluka, cakap Arab lah, dia tak cakap khabar Kita tak payah nak tunggu pula lepas ni ikut sunnah Nabi. Tahu kaifa haluka, sana kaifa haluki, sini kaifa halukum. Mampu orang tak faham, dia tak jawab langsung. Orang tu jawab ana bi khair ya Rasulullah. Nabi tak pasti, tanya 2 kali kaifa haluka. Nolak ke orang yang sama. Awak apa khabar? Kalau saya tanya orang perempuan Kak Jah apa khabar? Kak Jah kata baik. Saya tanya lagi tu Kak Jah apa khabar Kak Jah? Baik. Awak tak dengar tak ada nama tiga tadi dia tanya, ni tanya lagi. Nabi suka gitu tuan-tuan. 3 kali tanya lagi. Tak pasti. Kak Jah apa khabar? Kaifa haluka, begitulah dengan sahabat itu. Awak apa khabar? Kalau kita dah naik 3 kali ya perempuan, apa kena yang pokak? Itu kampung kan. Suami dia dah mati tak dengar ni, dah 3 kali pun nak tanya tu juga. Maknanya apa? Sahabat tak dia faham kalau Nabi dia tanya ni ayat tanya tuan-tuan. Dalam keluarga kena ada ayat ni. Kena ada ayat ni. Tak payah banyak baca, pendek cukup. Tapi nak tunjuk kita ambil berat, ambil tahu. Nabi tanya sampai 3 kali. Bila dah 3 kali ni extraordinary lah ni. Mesti ada benda nak kenal lah ni. Sahabat dia kenal, dia faham, lalu dia campur. Kalau tadi dia kata ana bil khair, saya baik. Naik 3 kali dia pun kata alhamdulillah ana bil khair ya Rasulullah. Nabi tak berhati sebab jawapan dia tak sebut Allah, tak kata alhamdulillah. Nabi keep asking the same question to the same person again and again until 3 times. Itu yang kita baca, betul tak? Dalam riwayatnya ada ayat tanya. Puan-puan, Nabi ada ayat tanya. Kita pun tanyalah, abang apa khabar? Abang apa khabar? Kadang-kadang abang telefon dia, isterinya dah batuk bukang. Ya Allah, kasihan. Kalau belum kahwin dulu, dengar dekat radio, isteri dengar kat radio. Dengar kat telefon, isteri kita tu jauh kita, atau bahkan isteri kita tu batuk, macam-macam dia bagi betul. Mak kami kata rendang berat, rendang nasi, kerak nasi, minum airnya, tahu nak blokan. Mak kami kata kalau batuk sakit tegak, rendang kerak nasi, sampai macam tu punya sayang. Buat kawan ni dah jadi isteri, anak dan 2 orang, bukan batuk sebelah. Dia kata jauh ni batuk teruk sangat, tidur bilik sana boleh je. Kesian. Duduk jauh macam-macam betul. Sekarang duduk sebelah dia, halau dia bilik. Kami tak boleh tidur, nampak batuk bising. Itu bukan pagi perdana, masih dulu. Sama lah kita tu. Kadang-kadang tengok betul suami kita tu kerja macam mana masalah, ada apa, isteri kita tu macam mana, tak kenal. Tanyalah sepatah. Anak-anak kita pun begitu. Itulah komunikasi. 1. Yang keduanya, tuan-tuan, kita belajar daripada hadis Rasulullah SAW dalam membina rumah tangga kita yang sakinah, yang bahagia, yang diberkati itu. Kita juga belajar tentang Sayyidatina Aisyah yang prihatin kepada Rasulullah SAW. Aisyah ni tuan-tuan, itulah antara cara dia belajar daripada Rasulullah SAW. Dia berhati apa Nabi Muhammad. Walaupun dia tak mengerjakan solat katakan, tapi dia nampak Rasulullah ambil wuduk dalam kadar air yang sedikit. Sebab itulah dia tu banyak mengeluarkan fatwa. Sehingga kan kata Rasulullah SAW, khusnisfal ilmin, ambillah sebahagian daripada ilmu daripada Sayyidatina Aisyah. Ilmunya sangat luas. Cara mana dia belajar daripada Rasulullah SAW, dan antaranya dia berhati. Jadi puan-puan, kita
kita pun kena ada keprihatinan. Kita tengok suami kita tu, apa dia buat. Kita ni kadang-kadang mata kita besar bila nampak benda yang tak baik tu kan. Dia dah mula dah nak mengkor dah tu, tak ada benda, dia dulu sawu dah tu. Tak ada dia nak tolong kerjanya ngorok weh, dulu weh, ngecas. Lepas tu dia pula banding pula. Tengok orang sebelah rajinnya, dia dah buang sampah, dia dah jenguk pokok, dia dah masuk kereta, baru betul pakcik sebelah tu je. Tuan-tuan, kita ni sifat manusia memang macam tu. Tapi tuan-tuan, kalau kita tingkatkan kebahagiaan kita, kita taklah baca banyak baik suami kita, baca banyak baik isteri kita, baca banyak baik dia. Kadang-kadang perempuan kerana tak baik satu perkataan saja, ayat dia cakap dia kita tak seronok, satu kali dia cakap tak seronok, boleh gaduh berminggu-minggu. Ketika tuan-tuan tak seronok dengan satu ayat isteri, tak seronok dengan satu ayat suami, satu kata-kata isteri atau kata-kata suami, perempuan ingat 10 ayat dia, 100 ayat dia, 1000 ayat dia, sehari yang lepas, 2 hari yang lepas, setahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, ayat-ayatnya penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Hanya pada detik ini dia tengah marah, ayat dia tak sedap dengar. Tapi selalunya ayat yang tak sedap dengar itulah yang kadang-kadang boleh menyebabkan perceraian, menghabiskan, menghapuskan ayat-ayat rumah tangga yang dibina berpuluh-puluh ayat, berpuluh-puluh minggu, bertahun-tahun sebelum itu. Inilah sifat manusia. Sebab itu orang kata jangan jadi macam mata kanta sesana. Dia boleh membesarkan yang kecil, tapi yang kecil dia tak boleh. Dia boleh besarkan yang kecil, tapi yang besar tak boleh. Jangan jadi begitu. Jadi tuan-tuan dan puan, satu lagi kita belajar ialah keprihatinan. Tengok ya, apa yang boleh ditolong, apa baik pasangan kita, ya kita syukuri, kita gembira dengannya, keburukannya, maruahnya kita tutup, kita jaga. Inilah sifat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kita saling menjadi pakaian yang menutupi antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang kedua yang saya nampak indah dalam kisah itu ialah sifat prihatin, sifat observant, tengok, perhati semua yang baik-baik yang dilakukan oleh pasangan kita. Dan kerana sifat itulah Rasulullah SAW menyebut-nyebut kebaikan isterinya, sehingga dan wafat pun masih membaca kebaikan-kebaikan isteri. Kerana di mata itu, di dalam hati itu, yang nampak itu adalah kebaikan-kebaikan pasangan. Jadi mudah-mudahan itulah yang kita nak besarkan dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga yang kita belajar tuan-tuan daripada kisah ini juga ialah apabila Rasulullah SAW mendirikan salat dengan penuh khusyuk kepada Allah SWT. Ada hubungan dengan suami, ada hubungan dengan isteri, ada hubungan yang begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang jangan kita abaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita kata rumah tangga kita itu berasaskan kepada takwa, binalah salat itu bersama ahli keluarga kita, tingkatkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana semua itu tuan-tuan dan puan sekalian adalah tanda kita mensyukuri nikmat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kepada checklist nikmat kita, sebab Rasulullah kata afala akunu abdan syakura, salahkah kalau aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Maka tuan-tuan buat checklist. Kalau aku syukur dalam rumah tangga, apa nikmat yang aku ada dalam rumah tangga? Oh, aku ada isteri, itu nikmat. Dulu seorang, sekarang berdua. Kadang-kadang bukan sekadar itu. Oh, aku ada zuriat. Dah bertambah-tambah, dah boleh buat pasukan bola sepak sendiri dekat rumah kita kan. Mukanya pula kadang-kadang tak muka bapak, tak muka mak, muka neneknya pula. Masya Allah, bahagianya kita ada isteri, kita ada suami, kita ada zuriat, kita ada harta, dan kita ada keluarga.
itu harta. Apa kita nak buat? Dengan suriat, jangan lupa didik, jangan lupa doa. Jangan lupa didik, jangan lupa doa. Antara doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, tanda orang yang beriman, dia doakan suriat dia, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mau doa macam-macam doa ada dalam Nabi dalam Al-Quran. Banyak doa-doa Al-Quran, doa-doa Rasulullah SAW. Kita didik dan kita doakan anak kita. Kepada isteri, itu adalah harta kita. Maka kita bimbing dan kita beri kasih sayang, ya, bimbing dia dan beri kasih sayang. Suami adalah nikmat kita, maka kita taat dan kita laksanakan tanggungjawab. Sampai Nabi kata, "Lau umirtu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh suruh orang untuk sujud ke orang, sebab orang tak sujud ke orang, kita sujud ke Allah SWT. Kalau aku boleh suruh orang sujud ke orang, niscaya aku suruh isteri sujud ke suami. Ya, taat pada perkara yang bukan membawa kepada maksiat, kan? Begitu juga kita ada harta, maka apa nikmat kita, tanda syukur pada harta. Ya, kita nak keluar zakat, nak sedekah. Tentu nak berkat rumah tangga dia begitu. Tak boleh harta tu makan seorang. Nak bagi hadiah, bagi isteri hadiah, nak bagi suami hadiah, bahagia. Tahabu, kata Rasulullah. Kau banyak bagi hadiah, tu banyak kasih yang kau dapat kau. Masya Allah. Isteri kadang-kadang dia memang sayang suami dia. Kalau dia tengah meeting, tuan-tuan, meeting petang, ada minum petang, kan? Dapat minum, tengok kuih tu, teringat suami. Pasal apa? Suami suka kuih kasui. Ada orang bagi perdana suka kuih kasui. Oh, itu kampung lah Ustazah, kita makan kerimpah. Tengok suami suka kuih kasui, tuan-tuan. Tengok orang nak meeting untuk 15 orang, hak datang 5 orang, bukan banyak, tapi dia kata tapau. Saya tu memang suka tapau, aku tak ada masalah. Ambil tisu, tak ada kuih tu, tak ada tapau. Ambil tisu, letak kuih kasui dalam tisu. Macam ni lah tisu nipis. Masuk kuih kasui dalam tisu tu, boleh dua ketul. Ingat suami. Bawa balik, ya Allah, dalam tisu kuih kasui ada kelapa yang melekat. Tak kira melekat. Suami pun suka kuih kasui, aku tak tahu ini kelapa ke tisu. Tapi kan sayang ke suami tu, tuan-tuan, balik bawa juga nempuh dan nampik tangan tu, rupa macam mana pun tak apa. Sama juga suami dah makan roti canai dengan isteri. Isteri duduk nunggu kat rumah ni, nak makan dah pukul 1 baru dia nak balik ni. Saya dah masak ni, on the way. Kau tak sampai lagi. Rupanya dia makan nasi biryani, rumpingan, dan mama balik buat bodoh je macam lapor je tak. Kok iya melawak dah. Nasi biryani tu sama ke tak? Nak jaga hati isteri Ustazah, buatlah macam orang lapor tu. Kira okey lah tu. Tuan-tuan, tahapu, kau bagi apa-apa, jangan okey, sikit pun tak apa. Bagi apa-apa mudah-mudah. Dia suka ni, bawa balik. Anak suka ni, bawa balik. Mana kasat malun sadaqah. Tuan-tuan bagi kepada ahli keluarga tuan-tuan, tu sedekah. Ma'at'amta nafsaka fahuwa sadaqah, wa ma'at'amta khadiman fahuwa sadaqah, wa ma'at'amta zawjatan fahuwa sadaqah. Kita bagi makan diri kita, bagi kita sihat, bagi kita bertenaga, itu sedekah kita pada diri kita. Kau bagi makan tak khadam kau, maid kau, membantu kau, itu sedekah kau pada dia. Kadang-kadang maid makan lebih banyak pada kita. Buka-buka disejuk kosong, kau sejuk kosong. Dia duduk daripada rumah, daripada pagi ke tak, kita yang tak ada. Makanlah tak apa, tuan-tuan. Itu jadi sedekah kita.
begitu la ilaha illallah, malaikat pun doa untuk kita. Malaikat doa tuan-tuan, bukan kawan-kawan doa, bukan jiran doa, bukan anak doa, bukan isteri kita yang kita bagi makan tu doa. Kita doa ya, doa. Tapi nak ceritanya bila kita memberi tu tuan-tuan, malaikat doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kau berilah orang yang menafkahkan hartanya ini, membelanjakan untuk keluarganya, untuk orang itu akan gantinya. Tapi kalau kita sangat berkira, tuan-tuan kedekut, tuan-tuan di rumah masin, tuan-tuan terkait jaring, sampai jering, apa? Berkira nak dia apa duit, bukan tak ada, tapi cukuplah kedekut sangat. Tu pun malaikat doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kau bagilah orang yang hutang, betul dia duit dia, Allah tak boleh rasa orang payah nak tunggu mati pun dapat. Talafan, kemusnahan, na'udzubillah min zalik. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga kita ada keluarga, kita hormat dan hargai keluarga kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, berkat daripada itu kita akan dapat memperolehi keluarga yang baik, disebut sebagai rumahku jannati, syurgaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit yang saya kongsikan pada malam ini. Moga-moga meneraskan kepada ketakwaan, moga-moga berasaskan kepada komunikasi yang baik, berasaskan kepada keprihatinan, berasaskan kepada kesyukuran dan kekhusyukan yang tinggi pada Allah SWT. Agar dia melakukan segala-galanya itu tuan-tuan dan puan-puan dengan kesyukuran. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, Allah memberikan kita kemudahan, kekuatan melayari bahtera, rumah tangga, keluarga dengan baik dan keberkatan. Ya, jadi saya rasa itulah sahaja pendapat dari saya dan kita semua. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan seluruh jemaah bagi perdana ini dikurniakan dengan kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Allah Subhanahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Sharifah Hayati atas pembentaran tadi. Saya sebenarnya belum banyak tertarik dengan apa yang disampaikan. Dan pagi tadi kita ada bincang tentang Syiah. Dan apabila kita membicarakan tentang Syiah, betapa bahayanya kepada akidah kita, dan memang perlulah kita balik kepada Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita. Di dalam pada itu saya teringat dalam kisah yang diceritakan oleh Dr. Sharifah Hayati. Saya teringat macam mana Rasulullah menjadi idola dalam cara kita berkomunikasi dengan suami isteri. Contoh Rasulullah, apabila Rasulullah dijemput untuk pergi ziarah ataupun dijemput makan kenduri di rumah sebelah jirannya sahaja. Kemudian dia tanya jemput siapa? Dia kata jemput Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tanya, wahai li Aisyah? Dia kata lah. Lepas tu dia kata kalau tak apa. Lepas tu dia tanya lagi, dia jemput lagi. Kenapa tak datang? Sampai 3 kali dia tanya. Tu bila akhirnya dia kata dia ini hadhihi Aisyah, dia ini juga untuk Aisyah. Jadi bermakna selepas 3 kali tanya jiran tu kata untuk Aisyah, baru Rasulullah pergi. Jadi kita nak cakap betapa Rasulullah bila pergi mana-mana sentiasa bersama isteri. Pun kita boleh amalkanlah kalau kita nak pergi mana-mana kan, pergilah bersama-sama. Ya. Dan satu lagi perkara yang saya rasa pihak lelaki boleh contohi di sini, di mana Rasulullah bila cerita pasal sup dan macam-macam sup, kita punya makan, banyak makan dekat Malaysia ni. Tapi kita satu yang saya rasa orang lelaki susah sangat nak ikut Rasulullah. Di mana kalau kita tengok fizikal Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi menyebut Rasulullah ni mempunyai badinun mutanasibun. Rasulullah ni mempunyai badan yang tegak. InsyaAllah lah suami kita kat sebelah ni ini okey, semua tegak-tegak. Tapi satu yang kita susah nak buat iaitu sawabul batn was-sudur, di mana Nabi mempunyai dada dan perut yang lurus.
menggunakan kuasa veto ataupun menggunakan kepimpinannya yang secara tegas. Contohnya apabila seorang sahabat memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, itu dia berikan serban berwarna hitam. Apa kata Rasulullah? Kaifa tarainaha alayya Aisyah? Bagaimana kamu lihat aku wahai Aisyah dengan pakaian ini? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Aisyah? Dia kata, ma ahsanuha alaika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, cantiknya kamu ya Rasulullah dengan pakaian ini. Warna yang hitam itu sesuai benar. Jadi kat situ cerita dia, kalau suami tanya kita pakai apa, cakap je lah. Itu moral pertama. Yang kedua, dalam apa-apa harus bersama-sama. Kita perlu berbincang, kita perlu bersama-sama supaya kita dapat sama-sama mencapai kesepakatan dalam rumah. Saya sebenarnya ada nak tayang satu video, tapi saya rasa mungkin masa dah lewat ni kan. Video tu tentang Rasulullah. Saya tak tahu sempat ke tak. Dalam 5-6 minit boleh ke tuan-tuan? Kita tengok sekejap, kita buat selingan dan lepas tu kita buka soalan untuk diajukan kepada Profesor Madia dan kita boleh lepas tu kita boleh buka insya-Allah. InsyaAllah. Cuba. Cuba. Hah? Yang mau intim. Mikrofon. Bang. Warna mula. Enggak. Jadi bang, enggak.
Okay, sebenarnya kalau tengok nasyid tadi tu betapa pemergian romantisnya Rasulullah saat akhir nyawanya pun dia meninggal di pangkuan Aisyah di sisi pangkuan isteri yang terkasih. Dan sebenarnya kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Jadi macam yang kita janjikan tadi, saya buka kepada satu atau dua soalan je lah. Sepanjang malam kan Prof. Doktor pun kata satu. Jadi kita persilakan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati sekalian, jika ada soalan dan silakan. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Hadis itu adalah hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani, ya. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam surat yang biasa dibaca pun ada doa itu. Sebenarnya apa sahaja doa, ya, yang baik, ya. Kerana sifat doa itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Kau mintalah, nescaya akan aku makbulkan. Jadi doa itu adalah antara bicara kita, ayat-ayat kasih sayang kita kepada Allah SWT. Kita munajat kepada Allah SWT. Apatah lagi dalam hadis ini yang disebut oleh yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani adalah hadis yang hasan, ya. Jadi elok sangatlah untuk kita mengamalkannya. Bahkan apa saja pun doa, kan, kalau doa ni dia ada doa mahthur, doa yang diambil daripada Al-Quran, doa-doa daripada hadis Rasulullah SAW. Kalau tak pun kita doa dengan apa-apa doa kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Jerman tadi pun boleh, ya. Allah memahami segala bahasa kita. Pokoknya kita nak dekatkan hati kita dengan Allah SWT. Kita nak memuji baginda Rasulullah SAW. Yang itu jangan putus-putus. Kita buka pada satu soalan lagi. Jika ada, terutamanya puan-puan ni bukan senang nak jumpa Profesor Madia Dr. Sharifah Hayati. Kita live semalam ni, so kita tengok dalam TV sahaja. Silakan. Jika ada soalan. Yalah, disebabkan mungkin dah malam agaknya, kan. Yang tak apa, saya bagi yang mengerusikan ceramah kita pada malam ini, ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Sharifah Hayati Said Ismail di atas kesediaan beliau bersama-sama kita pada malam ini. Saya juga memohon maaf seandainya ada kesilapan ataupun mana-mana kecacatan dalam saya mengendalikan program ceramah pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT atas kehadiran semua, dan tidak ada lain hanya untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang dirahmati Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua pasangan suami isteri bagi perdana akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum